A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. InsyaAllah kita sambung ini dah ayat ni dah InsyaAllah kita sambung tadabbur surah Al-Anfal ayat 59. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat yang lepas. Iaitu ayat 56, 55. Kan? 55. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna syarrad dawabi 'indallah allazina kafaru fahum la yu'minun. Sesungguhnya seburuk-buruk makhluk Allah di atas muka bumi di sisi Allah ialah orang-orang kafir yang mana mereka tidak beriman. Pengajarannya, manusia adalah makhluk yang paling mulia disebabkan akal yang diberi oleh Allah. Tetapi apabila manusia tidak menggunakan akalnya untuk berfikir dan memilih apa yang terbaik untuknya, maka ia lebih buruk daripada binatang. Maka ia lebih buruk daripada binatang yang sememangnya tidak berakal. Yang kedua, hanya orang yang menggunakan akalnya, hanya orang yang menggunakan akalnya sahaja akan mencari dan menemui Tuhan penciptanya dan akan menolak selain daripada Allah sebagai Tuhan.
Kerana akal yang waras hanya akan menyembah Tuhan yang benar-benar bersifat pencipta, pemilik dan pengurus, dan hanya Dia sahaja yang dapat memberi manfaat dan menolak mudarat. Yang ketiga, manusia yang tidak menyembah Allah lebih jahat daripada binatang kerana mereka tidak sedikit pun memberi kebaikan kepada manusia yang lain. Sebaliknya, binatang ada manfaatnya untuk manusia. Walaupun ia adalah anjing ataupun khinzir. Ayat 56. Allazina ahadta minhum thumma yanquduna ahdahum fi kulli marratin wa hum la yattaqun. Maksudnya iaitu orang-orang yang engkau telah berjanji dengan mereka, kemudian mereka membatalkan perjanjian mereka setiap kali adanya perjanjian, dan mereka tidak bertakwa kepada Allah. Pengajarannya, pertama, sifat buruk orang-orang Yahudi yang paling utama ialah sentiasa membatalkan perjanjian yang telah dipersetujuinya. Sepanjang masa. Yang kedua, sesiapa yang suka membatalkan perjanjian yang dilakukannya atau memukiri janji, dia menyerupai orang-orang Yahudi dan munafik. Yang ketiga, penyebab utama manusia suka memukiri janji atau membatalkan perjanjian yang dilakukan ialah tidak ada takwa dalam hatinya. Kerana hanya takwa sahaja yang akan memastikan manusia sentiasa menepati janjinya. Ayat 57.
Fa imma tasqafannahum fil harbi fasharrid bihim man khalfahum la'allahum yazakkarun. Maksudnya, dan sekiranya engkau menemui mereka dalam peperangan, maka porak-porandakan mereka dan takutkan mereka, juga mereka yang datang selepas mereka. Moga-moga mereka mendapat peringatan. Pengejarannya, pertama, kekerasan perlu ada dan dilakukan di waktu tertentu dengan tujuan untuk menghalang orang lain daripada menentang agama Allah. Dan sebenarnya itu juga adalah rahmat. Dan sebenarnya itu juga adalah rahmat di dalam Islam, agar Islam dapat disebarkan kepada semua orang tanpa halangan. Yang kedua, tidak ada ketetapan ataupun peraturan dan hukum yang ditetapkan oleh Allah, melainkan di sana pasti ada hikmahnya dan kebaikan untuk manusia. Okey, ayat 58. Wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan fambiz ilaihim ala sawa. Innallaha la yuhibbul khainin. Maksudnya, dan sekiranya engkau takut ataupun engkau mengetahui ada tanda-tanda pengkhianatan pada musuh, maka batallah perjanjian bersama mereka dalam keadaan mereka diberitahu. Sesungguhnya Allah tidak mencintai mereka-mereka yang khianat. Pengajarannya, Islam membenarkan untuk membatalkan perjanjian dengan musuh sekiranya dibimbangi ada pengkhianatan daripada musuh. Dengan syarat pembatalan perjanjian itu diberitahu kepada pihak musuh. Yang kedua, pembatalan perjanjian dibenarkan bukan kerana kelemahan
Islam, tetapi kerana kekuatan yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang ketiga, Allah tidak menyukai pengkhianat, khususnya pengkhianat dalam agama. Dan itu adalah sifat orang-orang Yahudi dan munafik. Okey, kita sambung tadabbur ayat. Okey, ayat 59 kaitan dengan ayat yang lepas. Ayat yang lepas Allah bagi tahu hubungan orang Islam dengan orang kafir yang ada perjanjian. Pertama, mereka membatalkan perjanjian. Maka kewajipan orang Islam ialah apa kewajipan orang Islam bila musuh membatalkan perjanjian? Perangi mereka dengan cara yang keras. Keadaan yang kedua, mereka tidak membatalkan perjanjian, tapi ada tanda-tanda mereka akan khianat. Maka kewajipan orang Islam membatalkan perjanjian dengan cara bagi tahu pada pihak musuh. Okey. Dan sekiranya yang kedua, langkah kedua, bila dibatalkan perjanjian, bila ada tanda-tanda pengkhianatan, mungkin mereka akan rasa bebas sebab tidak terikat dengan perjanjian. Dan mungkin disebabkan itu orang kafir akan merasa mereka ni kuat sebab tidak terikat dengan perjanjian. Dan mungkin juga orang Islam merasakan mereka rasa lemah sebab tidak ada perjanjian. Mana musuh boleh serang bila-bila masa. Maka ayat malam ni Allah nak bagi tahu, Allah nak bagi amaran kepada orang-orang kafir yang dah terbatal perjanjiannya, bahawa mereka tidak akan dapat seronok bila-bila masa dan sampai bila-bila. Dan juga Allah nak hiburkan hati orang beriman bahawa walaupun perjanjian telah dibatalkan, tapi kamu jangan risau, kamu jangan bimbang. Kenapa? Sebab Allah akan bersama kamu dan Allah akan memastikan musuh sentiasa dalam keadaan lemah ataupun tewas. Okey, auzubillahi minasyaitanirrajim. Wala yahsabanna, dan janganlah yahsabanna. Yahsab apa dia? Menyangka ataupun mengira. Ini fa'al lah. Fa'al apa ni? Fa'al mudhari'. Dan nun ni kita belum belajar, dia panggil nun taukid. Manakala taukid penegasan. Bila terjemah, janganlah sekali-kali mengira. Siapa? Kalau yahsaba fa'al, mana fa'il dia? Allazina kafaru. Janganlah orang kafir, allazina kafaru, orang-orang kafir, mengira ataupun menyangka. Orang-orang kafir yang mana ni? Yang sabaku. Sabaku ni makna mereka
Dalam tafsir dia panggil aflatu. Mereka dah terlepas. Terlepas daripada apa? Perjanjian. Jangan sekali-kali orang kafir yang terlepas daripada ataupun terlepas daripada ikatan perjanjian menyangka, mengira. Apa dia? Mereka bebas, mereka boleh serang tentera Islam bila-bila masa dan mereka boleh mengalahkan tentera Islam. Jangan sekali-kali menyangka demikian. Kenapa? Jawapannya, innahum, kerana sesungguhnya mereka la yu'jizun, tidak boleh mengalahkan, ataupun ajiza ya'jizu, melemahkan. Mereka tidak boleh melemahkan siapa? Allah. Di situ tak sebut Allah. Orang kafir rasa tak dia boleh lawan Tuhan? Orang kafir, dia rasa tak bahawa dia akan boleh lawan Tuhan dan mungkin menang? Rasa tak? Rasalah. Kalau tak rasa, dia masuk Islam dah. Betul kan? Kufur apa makna? Lawan Tuhan. Sebab itulah bila ada orang kafir maki Tuhan, jangan kita melenting. Sebab sebelum dia maki, dia memang melawan Tuhan dah. Kufur tu makna melawan ataupun mengingkari. Jadi Allah kata, wahai Muhammad, jangan risau. Dan wahai orang kafir, jangan kamu sangka bila kamu dah terlepas daripada perjanjian. Dia terjemah apa sahabat aku? Terlepas. Yang mereka terlepas, terlepas daripada ikatan perjanjian. Jangan mereka sangka bahawa mereka bebas, mereka boleh mengalahkan tentera Islam, bahkan mereka boleh mengalahkan Allah. Jangan sekali-kali. Sebab mereka tak mungkin dapat mengalahkan Tuhan. Ayat ni sama dengan, cuba buka surah ni, Al-Ankabut ayat 4. Okey. Apa makna am? Adakah hasibah? Mengira ataupun menyangka allazina, orang-orang yang ya'maluna sayyi'at, yang mengerjakan sayyi'at, dosa-dosa ataupun kejahatan. An yasbikuna, tadi sabaku. Jangan orang yang buat dosa, buat kejahatan menyangka mereka yasbikuna, terlepas daripada kami. Mereka bebas. Jangan sangka macam tu. Sa'ama yahkumun. Sa'a mana? Buruk. Sa'a mana dia? Buruk. Buruk ma yahkumun, apa yang mereka sangka. Biasa orang buat dosa, dia akan rasa tak dia terlepas daripada hukuman Allah, daripada azab Allah. Betul tak? Buktinya apa? Mereka tak bertaubat, mereka ulang lagi kan. Jadi Allah nak ingatkan, jangan kamu sangka kamu lepas. Termasuklah yang terkini kan. Ramai orang Melayu pun duk maki Tuhan kan. Sebab apa? Sebab dia sangka tak ada apa pun. Jadi ayat ni sebagai peringatan kepada mereka yang seumpama itu. Dan juga surah Taubah ke? Surah Taubah ayat 2. Okey. Fasihu fil ardi. Allah kata, berjalanlah kamu di atas muka bumi arba'ata ashhur, 4 bulan je. Allah bagi amaran. Kamu nak rasa seronok ke apa ke, 4 bulan je. Dan wa'lamu, dan ketahuilah annakum ghairu mu'jizillah. Dan kamu kena tahu bahawa kamu sekali-kali tidak boleh melemahkan ataupun mengalahkan Tuhan. Wa annallah, dan
Sesungguhnya Allah mukhzi. Ini mu'jizi, yani mukhzi. Sesungguhnya Allah pasti akan menghina orang kafir. Macam mana cara Allah menghina orang kafir? Kalau kat dunia zaman Nabi, Allah bagi mereka kalah, kan? Dan kalau sebelum zaman Nabi, umat-umat dahulu Allah binasakan. Dan kalau di akhirat, macam mana Allah menghina orang kafir? Masuk neraka. Kita ada baca doa, wahai Tuhan, jangan engkau hinakan kami, kan? Setiap malam. Apa doa tu? Wahai Tuhan, jangan engkau menghina kami. Menghina kami itu makna engkau memasukkan kami ke dalam neraka. Apa dia? Wala tukhzina. Sebelum tu ayat apa dia? Innallah, surah Ali Imran. Rabbana innaka, Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita. Cuba terjemah. Rabbana, wahai Tuhan kami, innaka, sesungguhnya engkau, man tudkhilin nar, siapa saja yang engkau masukkannya ke dalam neraka, faqad akhzaita, sesungguhnya engkau telah menghinanya. Jadi di akhirat Allah menghina manusia dengan cara campak dalam neraka. Dan lepas beberapa ayat kita minta doa, Rabbana, apa dia? Rabbana wala tukhzina yaumal qiyamah. Wahai Tuhan kami, wala tukhzina, jangan engkau menghina kami pada hari kiamat, iaitu dengan cara dicampak dalam neraka. Ini dua-dua ayat ni kita baca bila ni? Bila bangun tengah malam, Bila bangun tengah malam. Semuanya berapa ayat? 11. Sebab tu Nabi Ibrahim, bila dia melihat bapa dia di pada mahsyar, kan, dia kata kepada Tuhan, wahai Tuhan, engkau berjanji engkau tak akan menghina aku, kan? Tapi sekarang bapa aku dah menjadi orang yang dihinakan. Maka Allah jawab apa? Inni haramtu al-jannah alal kafirin, sesungguhnya aku telah haramkan syurga ke atas orang-orang kafir, walaupun dia bapa kamu. Okey. Itu ada peristiwa khas Allah bagi tempoh pada kaum tertentu. Bila mereka engkar, itu peristiwa khas. Kalau kita buat dosa bukan 4 bulan, jangan risau. Ada orang bila Allah istidraj, sampai bila? Sampai matilah. Okey. Lepas Allah sebut, bila ada perjanjian dengan musuh, tiba-tiba mereka batalkan. Kita kenapa? Orang Islam kena serang betul-betul. Dan kalau ada tanda-tanda mereka akan khianat pun kena batalkan. Jadi kesimpulannya, dua-dua keadaan tu ayat seterusnya. Kesimpulannya, apa patut kamu buat? Sama ada dia batalkan perjanjian ataupun kamu nampak ada pengkhianatan, apa sepatut kamu buat? Jawapannya ayat ni. Wa'a'iddu, dan wa'a'iddu. A'iddu daripada perkataan masdar i'dad. I'dadun, persediaan. Dalam bahasa Arab dipanggil tahyiyatu
asy-syai'i lil mustaqbal. I'dad ialah tahiyatu asy-syai'i lil mustaqbal, iaitu menyediakan sesuatu untuk akan datang. Persediaanlah. Bila kita buat persiapan untuk bila? Untuk akan datang. Jadi wa'aidu, buat persiapan untuk akan datang ataupun untuk waktu bila berhajat. Wa'aidu, dan ini fi'il apa ni? Aidu amar. Bila amar menunjukkan apa? Perintah. Dan perintah menunjukkan wajib. Dan wajib kamu buat persiapan ataupun persediaan lahum, untuk mereka. Siapa mereka ni? Khususnya yang dua sebelum ni. Satu yang suka membatalkan perjanjian, yang kedua ada tanda-tanda khianat. Jadi apa kamu patut buat bila berlaku keadaan macam tu, dan mungkin boleh berlaku bila masa. Maka kewajipan kamu wajib buat persiapan mastata'tum, sekadar kemampuan kamu. Ada satu ayat surah At-Taghabun, fattaqullah mastata'tum. Ayat 6 ke? 16. Sini mastata'tum, dalam ayat ni pun ada mastata'tum. Cuba tengok maksud dia. Fattaqullah, maka bertakwalah pada Allah, ataupun ta'ala pada perintah Allah, sekadar apa? Sekadar kemampuan kamu. Mana ayat ni memberi satu kaedah yang sangat besar dan satu kaedah yang memudahkan urusan orang Islam, iaitu Allah tidak akan bebankan melainkan yang kita mampu. Dan ayat ni juga ahli fiqh mengatakan, bila kita tak mampu salat berdiri, duduk. Bila tak mampu duduk, baring. Bila tak mampu menghadap kiblat, salat mengikut arah yang kita ada. Dan ayat ni juga menafikan kewujudan salat hormat waktu. Sebab apa? Kamu masih ada kemampuan. Solatlah mengikut kemampuan kamu. Okey, sekarang buat persiapan untuk menghadapi musuh sekadar kemampuan kamu. Daripada buat persiapan apa ni? Min quwwatin. Min quwwatin. Apa makna quwwatin? Dari? Tengok dalam masyarakat Allah bawa dalam bentuk nakirah. Dia beza. Yang atas ni tanpa alif lam. Bila tak ada alif lam, kita baca quwwatun. Sini baris bawah ni sebab apa? Sebab min kan. Bila kita masuk alif lam, hilang tanwin, al-quwwatu. Asal perkataan sama, tapi bila ada alif lam, berbeza makna. Apa perbezaan antara dua ni? Apa beza? Apa dia? Yang mana umum? Yang atas. Yang bawah? Kekuatan itu. Jadi yang dalam ayat ni nakirah ke makrifah? Makna apa tu? Buatlah persiapan mengikut kemampuan kamu daripada apa sahaja jenis kekuatan.
Dan pastilah kekuatan itu berdasarkan keadaan semasa dan berdasarkan tempat. Kalau zaman Nabi, kekuatan yang sesuai ketika itu apa dia? Kuda, lembing, anak panah kan. Tapi kekuatan yang sesuai zaman kita, apa-apa je lah yang sesuai. Tapi di sini kekuatan yang paling asasnya apa dia? Apa dia? Kekuatannya ada dua. Satu, kekuatan maknawiyah. Yang kedua, hissiyah. Kekuatan ada dua. Satu maknawiyah, iaitu kekuatan dalaman, iaitu kekuatan iman. Yang kedua, kekuatan hissiyah, iaitu kekuatan fizikal, tubuh badan kita ataupun senjata. Jadi antara dua ni mana yang paling penting? Kekuatan iman. Sebab tu ada satu hadis, cuba hadis al-mu'min al-qawiyyu. Begat. Satu lagi. Yang last lah. Okey. Cuba kita terjemah. An Abi Hurairah, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah SAW, al-mu'min, orang mukmin, al-qawiyyu, yang kuat, khairun, lebih baik, wa ahabbu ilallah, dan lebih dicintai oleh Allah, min, dari mukmin dhaif. Kita biasa dengar hadis dhaif kan, rupa-rupa kita pun dhaif juga. Daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khairin, wa fi kullin khairin, dan pada setiap itu ada, wa fi kullin khairun, pada setiap itu ada kebaikan. Apa maksud dia? Dua-dua mukmin ada kebaikan, tapi yang mana paling Allah suka dan paling lebih baik? Yang mana? Al-mu'min al-qawiyyu. Apa maksud mukmin qawiyyu? Kalau terjemah mukmin yang kuat, kuat apa ni? Kuat iman ke kuat fizikal dia? Dua-dua. Tapi kalau dia sebenar, Allah sebut yang pertama mukmin, kalau kita belajar bahasa Arab lah. Al-qawiyyu ni sifat kepada mukmin. Al-qawiyyu sifat kepada mukmin. Bila qawiyyu sifat kepada mukmin, yang kuat tu ialah iman, bukan fizikal. Ramai orang salah faham, dia kata mukmin tu beriman, lepas tu kuat tu fizikalnya, bukan. Sebab al-qawi itu kuat sifat kepada iman. Jadi yang kuat tu apa dia? Iman. Sebab itulah ada orang fizikalnya kuat tapi penakut. Kadang-kadang fizikal dia okey, tapi dia gunakan kesihatan dia untuk melakukan kerusakan. Dan ada yang terbalik, dia iman dia kuat tapi fizikal dia lemah, tapi dia boleh jadi kuat sebab iman kuat. Betul kan? Ada tak sahabat Nabi yang kecil tapi pergi berjihad? Fizikal kecil tapi kekuatannya luar biasa. Sebab apa? Asasnya kekuatan iman. Ada sahabat Nabi yang tua, yang kaki tempang, pergi berperang. Fizikalnya nampak macam lemah kan? Jadi kekuatan yang paling asas ialah kekuatan iman. Tapi Allah kata lebih baik daripada mukmin yang lemah. Lemah apa ni? Lemah iman. Malah nak solat, malah nak pergi masjid, malah nak baca Quran, malah nak berzikir. Tapi dua-dua ni ada kebaikan tak?
Tengok, Nabi nak bagi tahu ayat hujung ni sebagai apa ni? Nak merawat penyakit tu. Takut kawan tu terasa sangat kan. Aku memang lemah, akhirnya dia akan jadi lemah semangat. Nabi kata ada kebaikan. Cuma yang kuat iman paling Allah suka dan lebih baik. Jadi kalau kamu nak lebih dicintai oleh Allah, kuatkan iman kamu. Okey? Kemudian ihris. Apa makna ihris? Bersungguh-sungguhlah, usaha sungguh-sungguh ala ma yanfa'uka. Apa yang memberi? Ini ciri-ciri mukmin yang qawi. Apa dia? Dia akan buat apa saja yang memberi manfaat pada dirinya dan agama. Bukan manfaat untuk benda yang sia-sia. Banyak orang Islam tapi habis masa untuk benda yang sia-sia. Bila dia berusaha, dia ma yanfa'uka, yang betul-betul memberi manfaat padanya, pada imannya dan pada agamanya. Yang kedua, wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah. Kenapa ni? Lepas Allah suruh berusaha untuk melakukan yang terbaik, yang bermanfaat, tiba-tiba Allah kata mintalah pertolongan kepada Allah. Sebab bila mukmin tu qawi, dah kuat, lepas tu dia pula buat yang bermanfaat pada kita, akhirnya akan kadang-kadang akan timbul perasaan apa? Riak, aku boleh buat sendiri. Dia pun tinggal Tuhan, kan? Aku ilmu banyak, dia tak bergantung pada Allah. Maka Allah ingatkan, sentiasalah minta pertolongan kepada Allah walaupun kamu dah kuat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wala ta'jiz, dan jangan kamu lemah. Dah kuat dah buat benda yang bermanfaat, tapi kadang-kadang lemah semangat. Allah Nabi kata jangan lemah. Jangan putus asa bila berlaku apa-apa masalah, jangan putus asa, terus istiqamah. Wa in asabaka, dan sekiranya menimpa engkau syai'un, sesuatu yang tak baik. Kamu dah buat yang terbaik dah, yang bermanfaat, tapi akhirnya Allah takdirkan nampak macam tak baik. Maka Nabi pesan apa dah? Fala taqul, jangan berkata lau anni fa'altu kana kaza wa kaza. Jangan kamu ucap kalau aku buat macam ni pasti jadi macam ni. Jangan cakap macam tu. Sebab apa? Walakin, tapi nak kata apa? Qadarallah wa ma syaa fa'al. Allah dah takdirkan dan apa yang Allah kehendaki pasti berlaku. Habis. Aku dah usaha tapi yang Allah nak yang lain. Itu yang terbaik. Dan kalau sebut kalau aku buat macam ni jadi macam ni, Nabi kata apa? Fa inna lau tu taftahu, membuka amalan syaitan. Apa maksud tu? Kalau sebut kalau aku buat macam ni taklah jadi macam ni. Perkataan lau tu jika lau membuka amalan syaitan. Apa maksud dia? Satu. Yang kedua, bila dia sebut kalau tu, dia akan rasa lemah, dia akan rasa sedih. Itu pintu syaitan. Syaitan nak sangat kita rasa sedih, kecewa. Itu pintu syaitan. Itu dia kata jangan lemah. Bila berlaku yang tak sesuai dengan kamu rancang, jangan putus asa. Teruskan, dan anggap itu adalah yang terbaik untuk kamu. Okey. Jadi kekuatan pertama apa tadi? Iman. Yang kedua, kekuatan senjata. Tapi sekarang kewajipan siapa ni? Menyediakan kelengkapan senjata. Sekarang Allah perintah pada siapa ni? Pada orang Islam lah. Tapi yang boleh sediakan senjata siapa? Kerajaan. Tapi sekarang kerajaan saja tak senjata. Tak. Beli pun tak sampai-sampai lagi. Duit dah habis 6 bilion kan. Sebab tu kalau ikut ayat ni, ahli tafsir mengatakan kewajipan orang Islam bukan setakat menyediakan, tapi buat kilang senjata. Yang kedua, buat latihan untuk orang Islam menggunakan senjata.
Yang ketiga, gunakan senjata untuk apa? Nanti kita akan baca tujuannya apa dia. Gunakan senjata bila diperlukan. Dengan tujuan yang kita akan belajar nanti. Okey, satu, kekuatan. Satu, kekuatan. Yang kedua, wamin. Dan dari ribat. Apa makna ribat? Ribat ni ikatan. Ribatil khayli mana kuda yang terikat. Kalau nak terjemah harfiah, iaitu kuda yang diikat betul-betul akan digunakan untuk peperangan fi sabilillah. Yang diikat, yang dijaga, yang dipelihara betul-betul untuk fi sabilillah. Dia terjemah apa tu? Dia sebenarnya ribat kuda yang diikat dan dipelihara khas. Pasukan berkuda. Okey. Kenapa Nabi sebut kuda? Senjata terbaik ketika itu. Dan kenapa dululah gunakan kuda? Sebab pertama, binatang yang paling cepat, paling tangkas, kuda lah. Betul kan? Yang kedua, kuda ni boleh pergi ke mana-mana. Celah bukit, lereng yang sempit, dia boleh pergi. Tapi kalau yang lain tu, susah. Okey, dalam konteks kita sekarang, kuda ni boleh dipakai lagi tak? Boleh tak? Boleh, kenapa tak boleh? Di BKM pun pakai kuda sekarang kan? Polis pun pakai kuda kan? Ada tempat yang kuda boleh pergi, orang tak boleh pergi. Kadang-kadang guna kenderaan ni melambatkan kan? Kena isi minyak, kena start, kena jalan raya. Tapi kuda boleh pergi di mana-mana. Jadi ada tempat masa diperlukan kuda. Okey? Kuda ni ada satu hadis. Nabi kata, kuda ni ada 3 jenis. Satu, siapa bela kuda dia dapat pahala. Yang kedua, dia bela kuda hanya sebagai satru, perhiasan. Yang ketiga, dia bela kuda dapat dosa. Itu dia sebut dalam hadis sahih. Okey, yang dapat pahala ni bela kuda betul-betul untuk fi sabilillah. Dia beli, dia bela, dia jaga untuk peperangan fi sabilillah. Semua yang kuda lakukan dia dapat pahala. Termasuklah kuda minum air dia dapat pahala, kuda berak pun dia dapat pahala. Okey, yang kedua ni dia tak dapat pahala tapi dapat sebagai habuan dunia lah. Dia beli untuk saja-saja seronok. Dan yang ketiga, dia beli untuk sombong, menyombong diri. Kan biasa orang beli kuda ni orang kaya kan? Mana ada pakcik kat kampung beli kuda? Dan bila dia beli kuda tu apa tujuannya? Riak, itu dapat dosa. Niat pun dah salah kan? Alhamdulillah kita tiga-tiga tak ada kan? Kuda besi je. Okey. Kemudian apa tujuan ni? Tengok dalam Islam jelas tak boleh sediakan kekuatan tapi tak jelas tujuan. Sediakan kuda, kereta kerbau dan sebagainya tapi tak tahu apa tujuan. Tujuannya ialah turhibuna, supaya kamu menakutkan ataupun menggerungkan. Dengannya, dengan kekuatan itu, aduwallah, musuh Allah, dan dia juga adalah musuh kamu. Tengok, Allah kata mereka tu musuh Allah, tapi mereka juga adalah, maksud apa tu? Kalau kita beriman kepada Allah, musuh Allah adalah musuh kita, dan musuh kita mesti sama dengan musuh Allah. Tak boleh berbeza. Ya Allah musuhi, kita buat kawan. Ya Allah suruh kita sayang, kita bermusuh. Itu tak boleh. Itu bukan iman. Jadi musuh kita mesti sama dengan musuh Allah,
Dan orang yang kita cinta mesti sama dengan orang yang Allah cinta. Okey. Boleh ya? Siapa lagi? Tujuannya untuk menakutkan. Tapi sekarang, kalau kita sediakan senjata, musuh takut tak? Musuh takut tak? Tak, kenapa? Kenapa musuh tak takut? Ha? Sebab kita memang beli senjata daripada musuh pun. Betul kan? Bila beli senjata daripada musuh, agak-agak musuh bagi tak senjata yang terbaik? Tak. Bodohlah musuh tu kan? Satu. Yang kedua, musuh tak akan takut pada kita sebab apa? Ha? Sebab kita memang lemah. Buktinya, kita terpaksa bergantung pada dia. Bila kita asyik bergantung pada musuh, macam mana kita akan jadi kuat? Jadi unsur menakutkan tak ada langsung. Apatah lagi beli senjata yang dah boleh kapal selam tak boleh menyelam. Ha? Jadi sekarang banyak tak negara Islam ya Allah bagi kehebatan dari segi kekuatan ekonomi, banyak. Kekuatan dari segi kecerdikan, banyak. Tapi satu tak ada, iaitu kehendak untuk buat kilas senjata, untuk keluar senjata sendiri. Bila musuh akan takut? Bila kita sendiri keluarkan senjata. Betul kan? Iran keluarkan senjata tak sekarang? Menakutkan musuh. Walaupun dia Syiah. Kan? Dan ada satu negara kecil, Islam. Kecil je. Dia dikepung daripada seluruh tempat. Disekat minyaknya, obatnya, makanan disekat. Tapi dia boleh keluarkan senjata sendiri. Menyebabkan musuh ketakutan. Siapa? Palestin. Betul tak? Bila buat senjata sendiri menakutkan musuh. Sebab musuh tak tahu macam mana boleh bina ni. Dari mana sumbernya lagi menakutkan. Tapi kalau kita memang beli senjata daripada musuh, sampai kiamat musuh tak takut. Kan? Apatah lagi, duit dah habis, senjata tak ada. Ha? Okey. Yang ni kata ahli tafsir wa a'iddu fi amar. Bila fi amar menunjukkan wajib. Kata Syekh Fadilatul Syekh Dr. Abdul Hayy Yusuf, seorang ulama Sudan. Dia kata berapa ramai orang Islam duduk dalam dosa. Apa dosa mereka? Mereka tak laksanakan perintah Allah. Ini perintah Allah ni. Wajib kamu sediakan sekadar yang kamu mampu. Kita kata kita tak mampu. Sekadar yang kamu mampu. Kita boleh sediakan apa? Yang kita mampulah. Apa dia? Dia sebenar Nabi sediakan kekuatan. Peringkat awal 13 tahun ada tak senjata di Mekah? Tak ada. Tapi asalnya Nabi bina apa? Kekuatan iman. Dan berdasarkan apa? Ilmu. Nabi sebarkan sekadar yang mampu di Mekah, iaitu sebarkan ilmu dan kuatkan iman. Ayat ni turun bila ni? Di Madinah. Lepas peperangan Badar. Sebab Allah tak nak mereka menang dalam peperangan Badar sebab senjata canggih, senjata banyak, ataupun sebab apa? Sebab apa? Ha? Sebab kekuatan iman. Dan sebab pertolongan Allah. Sebab pertolongan para malaikat. Betul kan? Allah tak nak. Jangan bergantung pada itu. Sebab tu lepas peperangan Badar, Allah kata kena ada persiapan fizikal dan senjata. Allah boleh tak nak bagi tentera Islam menang bila-bila masa tanpa ada senjata? Boleh tak? Boleh je. Kenapa Allah suruh sediakan senjata ni? Ha? Allah nak mengejar Islam. Setakat mana kamu nak pertahankan Islam? Apa sumbangan kamu kepada agama? Sebab itulah kita pernah dengar nama Osman. Pernah tak? Osman bin Affan. Bukan Osman Jalani. Osman bin Affan. Dalam peperangan Tabuk. Bila Nabi kata, itu peperangan yang dipanggil Jaisul Usrah. Tentera yang sangat-sangat dalam kesukaran. Kita tahukah sejarah peperangan Tabuk? Jarak daripada Madinah ke Tabuk dah berapa jauh? 600 km lebih.
cuaca sangat panas, kehausan, dan tentera pun tak cukup senjata, dan harta duit pun tak cukup. Jadi Nabi tanya siapa yang nak sediakan kelengkapan tentera untuk berperang di Tabuk. Osman kata apa? 100 ekor unta, aku sedekahkan dari segala apa yang ada di atas unta, 100 ekor unta. Maka Nabi kata, siapa yang sediakan ini, tempatnya di surga. Osman bagi lagi 100 ekor unta. Nabi kata, siapa sediakan ini, tempatnya di surga. Osman bagi lagi 100 yang ketiga. Berapa semua? Kemudian Nabi kata lagi, siapa yang sediakan, tempatnya di surga. Osman balik rumah, ambil 1000 dinar daripada emas, infak. Itu sumbangan dalam proses menyediakan kekuatan sekadar yang mampu, kan? Jadi kita muhasabah diri kita, apa sumbangan kita untuk agama yang sekadar kita mampu. Apa dia? Nak bagi senjata tak ada, nak bagi duit tak adalah banyak sangat, kan? Tapi kita boleh bagi apa? Dakwah sampai ke ilmu. Sebab kalau kita bagi duit, bagi senjata, mereka jahil, iman lemah, tak ke mana juga, betul tak? Jadi asas tu, iaitu kekuatan iman, kita boleh buat. Bagi sedikit ilmu, tadabbur Al-Quran. Saya nak tanya, kalau kita tak tadabbur ayat ni, malam ni, kita rasa tak bahawa kita sedang dalam dosa? Kita rasa tak? Tak. Saya bila dengar ceramah, betul lah. Sebab Allah perintah kena sentiasa bersedia. Sebab musuh ni, adakah di zaman Nabi sahaja? Sepanjang zaman. Musuh ni 24 jam merancang untuk hancurkan Islam. Kita relax je. Sedangkan ini perintah wajib. Wajib, kan? Kalau tak mampu, sampaikan, walaupun itu pun perintah wajib. Takkan kita tak mampu? Okey. Kemudian wa akharina, dan yang lain. Apa makna yang lain? Min dunihim, dari selain mereka. Ni tujuan buat persiapan apa tadi tujuan? Menakutkan musuh. Dan saya yakin kalau kita sebarkan dakwah, ramai orang beriman, ramai orang berubah, kan? Akhlak orang Islam semakin baik. Ada tak unsur-unsur yang akan menakutkan musuh? Ya. Betul kan? Sebab itulah kata musuh, kalau orang Islam solat subuh berjemaah sama seperti solat Jumaat, menakutkan mereka. Tapi tak berlaku pun. Tak berlaku. Okey, menakutkan musuh Allah dan musuh kamu. Dan menakutkan juga yang lain selain pada musuh ni. Yang mana ni? La ta'lamunahum. Kamu tidak kenal mereka. Kamu tak kenal mereka, dan Allah ya'lamuhum. Allah mengetahui mereka, ataupun Allah kenal mereka. Siapa ni? Yang tadi musuh Allah jelas Yahudi yang batalkan perjanjian. Tapi Allah kata buat persiapan juga untuk mana? Musuh yang kamu tak tahu. Tapi Allah tahu. Siapa mereka ni? Tak tahu. Tak tahu, tapi ahli tafsir sebut. Ahli tafsir mengatakan pertama Rom dan Parsi. Masa ni ayat ni turun selepas peperangan Badar. Tahun berapa? 2 ataupun 3 Hijrah, kan? Sahabat tahu tak Parsi dan Rom akan jadi musuh mereka? Tak. Bahkan Parsi dan Rom diserang selepas Nabi wafat. Jadi mereka tak tahu. Mereka tak jangka. Yang kedua, musuh yang tak diketahui ialah Bani Quraizah, yang dibunuh dalam peperangan Khaybar. Yang ini peperangan Badar. Yang ketiga, pendapat ketiga, orang munafik. Orang munafik, para sahabat tahu tak siapa yang munafik? Tak tahu. Nabi pun tak tahu, kecuali Allah bagi tahu. Dan yang keempat, pendapat keempat mengatakan jin, syaitan. Tapi tak penting.
Siapa musuh? Yang pasti musuh sentiasa ada. Sama ada orang, syaitan ke, munafik ke, sentiasa ada. Bila musuh sentiasa ada, kita wajib sentiasa buat persiapan sekadar yang mampu. Okey, kemudian nak buat persiapan perlukan apa? Persiapan senjata, fizikal, kuda dan sebagainya. Perlukan apa? Maka Allah sebut pasal duit pula. Wa ma tunfiqu, dan wa ma tunfiqu dan apa yang kamu belanjakan. Min syai'in, dari syai'in nakirah. Makna apa? Apa-apa saja. Tengok, Allah tahu tak ada yang banyak duit, ada yang duit sikit kan? Maka Allah sebut syai'in nakirah. Supaya apa? Semua orang boleh berkongsi, dan supaya tak ada seorang pun buat alasan, saya tak banyak duit Ustaz. Fi sabilillah, dan belanja mestilah pada jalan Allah. Maka Allah janji, apa saja yang kamu infak daripada apa sahaja, sedikit ke banyak ke, dan pada jalan Allah, yuwaffa ilaikum, akan disempurnakan. Bukan setakat balas, ilaikum, kepada kamu. Wa antum, dalam keadaan kamu tidak dizalimi. Apa maksud kamu tidak dizalimi? Maknanya kalau Allah janji, kalau bagi berapa? 100 kan? Kalau RM1 sikit sangat kan? Bagi 100 lah. Kalau bagi 100 fi sabilillah, Allah ganti berapa? Cuba kali. Kali berapa? Kali 700. Jadi 70 ribu. Betul? Betul? Satu lagi kosong. Tak biasa tulis banyak ni, Maknanya, kalau kamu sedekah 100 fi sabilillah, akan dibalas kepada kamu, akan disempurnakan balasannya, dan kamu sedikit pun tidak dizalimi, iaitu sedikit pun tak dikurangkan. Sebab kita bila binaga ke, melabur kat dunia, kadang-kadang kita melabur 100, orang janji dapat 70 ribu, tapi sebenarnya biasa dapat berapa? Tak adalah sampai 70 ribu kan. Mungkin 100 dapat 700. Tapi kadang-kadang tak dapat. Kadang-kadang lambat. Betul? Kadang-kadang untung pun tak ada, modal pun hangus, tapi melabur lagi. Kan? Yang ni pasti tak balasannya disempurnakan. Dan pasti tidak akan dikurang sedikit pun. Tapi tak yakin. Bagaimana Quran dan Nabi berjaya mendidik dalam hati para sahabat, yakin pada balasan ni, sehingga mereka bagi gila-gila. Osman bin Affan, Abdul Rahman bin Auf, Abu Bakar bagi semua sekali. Sebab apa? Janji ni. Boleh? Kita nak sediakan senjata jauh sekali. Kadang-kadang nak bagi masa pun susah. Kadang-kadang nak bagi duit pun berkira. Apa sumbangan kita pada agama? Kalau kedekut duit pun paling-paling kurang, jangan kedekut ilmu. Kalau kita bagi ilmu, rugi tak? Tak rugi kan? Okey. Ada lagi? Oh, tak ada dah. Okey, cuba buka surah ni, Faisal. Hana ada bagi hadis tak? Ada satu lagi kan?
Cuba buka hadis dulu. Okey. Hadis ni riwayat Muslim. An Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu telah berkata, sami'tu. Cuba terjemah. Sami'tu, aku mendengar Rasulullah SAW. Wa huwa 'alal mimbar, dan dia di atas mimbar. Yaqul, Nabi berkata, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin. Nabi baca ayat kita tadabbur. Hendaklah kamu bersedia untuk mereka, untuk musuh, apa yang kamu mampu, min quwwatin, daripada apa saja kekuatan. Dan Nabi huraikan kekuatan yang paling penting. Apa dia? Ala innal quwwata ar-ramyu. Ala innal quwwata ar-ramyu. Nabi ulang sampai 3 kali. Ingatlah, sesungguhnya kekuatan yang paling kuat ialah ar-ramyu. Apa makna ramyu? Baling, lontar. Kalau guna pedang, baling tak? Tak kuat. Kenapa? Sebab pedang musuh kat depan, bahaya lebih besar kan. Yang lebih kuat ialah senjata yang kita boleh baling daripada jauh. Jadi Nabi sebut baling itu tak mestinya, kadang-kadang panah. Tapi kalau ikut zaman kita apa dia? Roket. Yang macam orang Hamas Palestin buat kan. Dia boleh tembak daripada Gaza sampai ke Tel Aviv. Itu menakutkan musuh. Jadi sekarang ada setengah-setengah orang dia belajar memanah kan. Lepas tu dia kata itu adalah sunnah Nabi. Betul sunnah Nabi. Tapi sesuai tak zaman sekarang? Sesuai tak? Pada pandangan saya lah, kadang-kadang kita menyalahgunakan hadis Nabi. Kita menyalahguna sunnah Nabi untuk apa yang kita suka saja. Betul kan? Kalau betul kamu nak berperang, memanah, okey, silakan. Tapi yang lebih penting daripada itu apa dia? Kekuatan ilmu. Tembak dengan tadabbur Al-Quran kan? Tembak dulu, sabar dulu. Ini kita tembak dengan tadabbur Al-Quran. Sebab itulah Nabi asal Al-Quran dalam hati para sahabat. 13 tahun di Mekah, tak ada senjata. Setelah mereka dah betul-betul meresak Al-Quran dalam hati, barulah Allah cakap pasal perang, pasal senjata kan? Ini nak cakap pasal senjata, subuh pun tak bangun. Okey. Cuba ada satu lagi ayat. Okey. Al-Baqarah, Ali Imran. Satu Ali Imran. Okey. Ini antara kekuatan yang patut kita bina dan kita mampu buat tapi tak ramai yang buat. Apa dia? Allah kata auzubillahi minasyaitanir rajim wa atasimu. Berpeganglah kamu bihablillah jami'a, semua sekali. Tadi Allah perintah apa? Wa a'idu. Buat persiapan kekuatan senjata, kekuatan fizikal, kekuatan iman kan. Yang ni pula perintah juga, wajib juga. Apa dia? Wajib kamu bersatu. Antara sebab umat Islam lemah sebab apa? Sebab tak ikut perintah ni. Allah kata bersatu, dan asal untuk bersatu apa dia? Hablillah. Apa dia hablillah? Quran. Yalah, Quran lah. Betul tak? Sebab itulah kalau kita ajar Quran, insya-Allah semakin ramai akan bersatu. Sebab dia Quran. Tapi kalau kita ajar selain pada Quran, ada masuk pendapat-pendapat manusia dan biasanya susah nak bersatu. Betul kan? Sebab itulah dengan Quran Nabi boleh satu tak antara orang Mekah yang bergaduh, antara Aus dan Khazraj yang bergaduh sekian lama, dan Nabi saudarakan antara Muhajirin dengan Ansar dengan bihablillah. Kemudian Allah larang wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Ini pun kekuatan. Kalau kamu berpecah belah, memang kamu lemah. Kamu melemahkan. Kerja kamu antaranya melemahkan umat Islam. Kalau kita tengok sekarang banyak ceramah-ceramah agama semakin menyatu, semakin menguat ataupun semakin memecah belahkan. Kemudian waskuru ni'matallahi alaikum, dan ingatlah nikmat Allah ke atas kamu
iz kuntum a'daan, ketika mana kamu dulu adalah bermusuh. Nabi tak mungkin menang dalam peperangan kalau orang Aus dan Khazraj bergaduh, Ansar dengan Muhajirin bergaduh, tak mungkin Nabi menang. Jadi Allah kata, ingatlah nikmat yang dulu kamu saling bermusuh antara satu sama lain. Fa'allafa, lalu Allah ni menyatukan, memesrakan. Itu dipanggil mu'allaf. Mu'allaf tu daripada allafa lah. Kenapa orang baru masuk Islam dipanggil mu'allaf? Ya? Yang nak dilembutkan hatinya dengan Islam. Jadi Allah melembutkan baina qulubikum, antara hati-hati kamu yang dulu bermusuh. Bila Allah yang menyatukan, makna dengan apa? Quran lah. Percayalah, selagi masyarakat tak faham Al-Quran, memang susah nak bersatu. Kemudian fa'asbahtum, maka setelah Allah satukan dengan Al-Quran, kamu menjadi dengan nikmatnya ikhwan. Tadi apa? Tadi a'da, musuh. Sekarang ikhwan. Asasnya apa? Hablillah. Wa kuntum ala syafa hufratin, dan kamu sebelum kamu bersatu dan beriman, kamu hampir-hampir di syafa hufrati minan nar, betul-betul dekat pinggir neraka, nak masuk neraka dah. Fa anqazakum minha, lalu Allah selamatkan kamu daripada neraka tu. Dengan apa? Bihablillah. Kazalika, begitulah, yubayyinullah, Allah menerangkan bagi kamu ayat-ayatnya, la'allakum, moga-moga dengan ayat Allah itu kamu mendapat hidayah Allah. Boleh? Jadi paling-paling kurang, kalau kita tak mampu menyediakan senjata, paling-paling kurang kita menyediakan kekuatan iman, iaitu dengan ilmu. Paling-paling kurang, kalau kita tak sampaikan ilmu, paling-paling kurang kita jangan jadi anasir pemecah belah. Betul kan? Kadang-kadang bila orang bergaduh, kita berpihak pada satu puak, menambahkan lagi perpecahan. Jadilah orang tengah. Orang tengah. Okey, wallahu a'lam. Okey, kita baca satu dua hadis daripada buku 62 Amalan Pembuka Pintu Surga. Sebelum tu saya nak umumkan kepada pelajar online yang berada di KK Sabah, kita akan adakan perjumpaan dengan pelajar-pelajar tadabbur di Kota Kinabalu. Jadi siapa yang ada daripada KK ataupun sekitarnya boleh datang dalam perjumpaan ini pada Jumaat malam Sabtu pukul 8.30. Tempatnya akan dimaklumkan. Dan kita juga jemput pelajar-pelajar yang hadir ini untuk bersama. Boleh? Tapi tiket beli sendirilah. Okey, amalan 43, muka surat 104. Rida menjadikan Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama dan Muhammad sebagai Nabi. Itu rupa-rupa reda itu pun adalah amalan pembawa ke syurga. Hadisnya daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, Ya Aba Sa'id, man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wajabat lahu al-jannah. Maksudnya, wahai Abu Sa'id, siapa yang reda menjadikan Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, dan Nabi Muhammad sebagai nabinya, maka pasti dia akan masuk surga. Bunyi nampak mudah kan? Tapi bukan semudah yang kita faham. Kalau kita reda Allah sebagai Tuhan, apa maksud dia? Ada tiga kan? Allah sebagai Tuhan, yang kedua Islam sebagai, yang ketiga Nabi sebagai Rasul. Okey, pertama, reda Allah sebagai Tuhan, apa maksudnya? Sehingga boleh masuk syurga ni. Kita baca tak zikir ni? Raditu billahi rabba bil islami, setiap pagi kan?
pagi petang kan? Adakah dengan baca zikir pagi petang dijamin masuk syurga? Tak. Apa maksud dia? Dia bukan setakat taat. Ramai orang taat tapi tak masuk syurga. Sebab tu dalam hadis ni redha bukan taat. Ada orang taat tapi tak redha, betul kan? Dia salat tapi rasa macam terpaksa, tak redha. Dan yang paling jelas bukti orang tu redha pada Allah ataupun tak, apa dia? Bila Allah timpakan musibah. Biasa kat situ fail, betul kan? Salat okey, tambah-tambah dia main nak pencin dah. Pergi Mekah lagi okey, dua hotel 5 bintang. Zakat okey sebab dia duit juta-juta. Tapi bila Allah bagi sakit, Allah bagi anak mati, ramai tak akan redha. Jadi redha yang paling penting apa dah? Redha kepada Allah dalam semua keadaan. Allah bagi nikmat, kita semakin bersyukur. Allah bagi musibah, kita redha dan syukur. Itu yang susah. Jadi bukan sekadar kita baca zikir ni pagi petang. Bila kereta aksiden je, celaka. Tengah-tengah baca zikir tu. Okey, yang kedua, Islam sebagai agama. Bukan senang ni. Islam sebagai agama. Islam yang mana ni? Islam yang mana ni? Yang kita redha, itu saja agama kita. Islam yang mana? Al-yawma akmaltu lakum. Islam yang aku dah lengkap. Kalau kamu tambah, jangan baca zikir ni. Sebab kamu redha dengan Islam yang ditokok tambah. Boleh faham tak? Jelas. Redha dengan Islam yang dah lengkap tanpa ada penambahan. Ramai tak sekarang yang suka Islam yang ditambah-tambah, tak termasuk zikir ni. Jangan baca zikir ni. Sebab Allah kata al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu. Aku dah redha untuk kamu dengan agama ni. Agama mana? Agama yang dah lengkap, yang tidak ditokok tambah. Bila tokok tambah, aku tak redha. Okey, yang ketiga, Rasul sebagai, bukan senang. Bukan kita sambut maulud, okey, masuk syurga. Tak. Redha Nabi sebagai Rasul makna apa? Semua sunnah Nabi kita amalkan, yang Nabi tinggal kita tinggalkan, jangan tambah. Itu makna Rasul sebagai ikutan. Tapi mulut kadang-kadang ikut Rasul, tapi perbuatan ikut Tok Guru. Lebih banyak amalan guru daripada amalan. Jangan baca zikir ni. Sebab kalau kamu baca zikir ni, perbuatan tak sama, ada unsur-unsur munafik. Cakap lain, buat lain. Nabi dengar pun rasa, tak malu ke mengaku aku sebagai Rasul kamu, tapi amalan kamu tak banyak tak sama dengan amalanku. Okey? Dan satu lagi dalam riwayat lain, man qala raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa bi muhammadin rasulah wajabat lahu jannah. Siapa yang berkata aku redha menjadi Allah sebagai Rabb, menjadikan Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama dan Muhammad sebagai utusan Allah, maka ia pasti masuk syurga. InsyaAllah. Okey, cukup lah. InsyaAllah kita jumpa lagi. Besok, pagi besok ada kelas hadis. Hadis Nabi, bukan hadis Tok Guru. Jadi pastikan kita ikut kelas besok pukul 10.30. Dan malam besok kita sambung tadabbur surah Al-Anfal, InsyaAllah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم